Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah izinkan kita untuk bertemu sekali lagi. Walaupun ketetapan masa tidak saya nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, tetapi moga-moga dengan rakaman ataupun video ini dapat sama-sama kita kongsi, kita ambil manfaat daripada kata-kata ulama, dan saya ambil masa tak sampai setengah jam insya-Allah untuk kita terangkan dalil-dalil yang membolehkan kita membaca selawat kepada baginda Nabi SAW. Maka antara khasiat selawat kepada Nabi SAW ini adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat bersama Nabi SAW. Melalui siapa dia? Melalui keberkatan baginda Nabi SAW. Maka pada malam ini kita nak baca dalil yang kedua pada menyatakan dalil yang kedua pada menyokong permohonan kita yang ketiga dalam pembacaan selawat nariyah. Sebelum saya teruskan lagi, marilah sama-sama kita membaca selawat nariyah ini. Moga-moga kita dapat manfaat, insya-Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah, kita syukur kerana Allah izinkan kita membaca selawat nariah itu. Baik, maka kita berada pada dalil yang kedua yang menyokong pembacaan selawat nariah ini, iaitu kita masuk dalil kedua dalam menyokong permohonan kita yang ketiga, iaitu selawat nariah wa tuqda bihil hawaij. Baik, dalam kitab ini, qala al-muallifu rahimallahu taala, berkatalah pengarang kitab ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam, ini dalil yang kedua, menyembuhkan dan mengembalikan mata sebahagian sahabat yang keluar dari tempatnya, maknanya mata tersembul keluar dalam satu peperangan kerana terkena senjata musuh. Subhanallah. Sahabat ramai juga di kalangan para sahabat ketika berperang cedera dan ada yang mati syahid. Salah seorangnya sahabat Nabi SAW yang terkena anak panah, dikatakan sebahagian riwayat mengatakan terkena anak panah dan menyebabkan buah mata ni, biji matanya tersembul keluar. Dan bagaimana cerita itu, kita nak baca hadis ini. An Al-Haythami ibni Adiyin an abihi qala usibat ainu Qatadah ibni Nu'man radhiyallahu anhu yawma Uhudin fa'atan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam wa hiya fi yadihi faqala ma hadha ya Qatadah qala hadha ma tara ya Rasulullah qala in syi'ta sabarta walakal jannatu wa in syi'ta radadtuha wa da'awtu Allah laka falam taftaqid minha syai'a faqala wallahi ya Rasulullah innal jannata la jazaa'un jazilun wa ata'un jalilun walakinni rajulun mubtali bihubbin nisa'i wa akhafu an yaqulna a'waru fala yuridnani walakin tarudduha li wa tas'alullah lil jannata faqala af'alu ya Qatadah thumma akhadhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi fa'adaha ila mawdi'iha فكانت أحسن عينيه إلى أن مات ودعا الله له بالجنة. Maka hadis ini yang menceritakan tentang perihal Sayyidina Qatadah bin Nu'man yang mana di dalam peperangan Uhud matanya tersembul keluar, maka dia berjumpa dengan Nabi SAW seperti mana yang dikatakan dalam hadis ini. Maka hadis ini diriwayatkan oleh sahabat, iaitu dari Al-Haytham bin Adi, dari ayahnya mata Qatadah. Diceritakan kembali, mata Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu terkena senjata musuh dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud kita tahu bagaimana keadaan situasi dia. Sebenar dalam peperangan Uhud ini bukanlah tentera Islam itu kalah, tetapi di sini Allah nak menunjukkan bagaimana dengan taat kepada ketua peperangan, insya-Allah
kita akan mendapat kemenangan. Tetapi bukanlah bermakna dalam peperangan Uhud ini orang Islam kalah. Tidak. Kerana panglima-panglima perang ataupun tentera-tentera Islam ni semua telah dididik oleh Rasulullah SAW, dan tidak ada berlaku di kalangan para sahabat mengkhianati arahan Rasulullah. Bukan, tidak. Tetapi Allah nak menunjukkan kepada kita sesuatu sebenarnya. Maka kita tak nak cerita peperangan Uhud ini. Kita nak nyatakan bahawa ada salah seorang daripada sahabat selain daripada Rasulullah yang cedera dalam peperangan Uhud. Ada juga di kalangan para sahabat yang mana terkena dengan senjata musuh menyebabkan mata Sayyidina Qatadah bin Nu'man ini terkeluar daripada tempat mata tu, maknanya terkeluar, tersembul. Lalu ia mendatangi Nabi SAW. Siapa yang pergi berjumpa dengan Rasulullah, maka bila mana mata Sayyidina Qatadah ini keluar daripada tempatnya, tersembul keluar, maka Sayyidina Qatadah ini dia berjumpa dengan Nabi SAW. Tengok tawasulnya sahabat kepada Nabi SAW. Segala apa masalah kehidupan, para sahabat ketika itu akan berjumpa dengan Nabi SAW. Apatah lagi para sahabat yang ingin mengetahui satu masalah dalam perihal agama, nescaya mereka akan berjumpa dengan Nabi SAW. Ini bukan dalam perihal agama, bukan maknanya tidak ada kaitan dengan agama, tidak. Tetapi ini perihal diri sendiri. Yang sakit tu diri sendiri. Tetapi mereka juga bertawasul kepada Rasulullah SAW. Mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW kerana pada ketika itu dia tidak sama dengan pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang Allah zahirkan orang yang bijak pandai, orang yang mahir dalam perubatan, dan bila kita sakit bukanlah kita syirik pergi jumpa kepada doktor, tidak, tetapi kita menggunakan asbab. Allah jadikan manusia yang pandai dalam bidang perubatan untuk kita kenal pasti apa penyakit yang kita hadapi. Maka ketika itu doktor yang hebat, yang paling mulia di atas muka bumi adalah Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Qatadah ini dia yakin dengan keberkatan Rasulullah SAW, dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Disebabkan keyakinan Sayyidina Qatadah itu, maka dia berjumpa dengan Nabi SAW. Sedang matanya yang dikatakan tersembul keluar itu, dia pegang dengan tangannya. Maknanya bukan tersembul tu mungkin dia bergantung lagi dengan urat, ini terkeluar habis. Sehingga Sayyidina Qatadah berjumpa dengan Nabi SAW, dan Nabi bagi tahu, dan Sayyidina Qatadah ini berjumpa dengan Nabi dalam keadaan dia menggenggam, membawa matanya yang keluar itu, yang terkeluar itu, pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tengok mereka ini tentera Islam. Di sini kita boleh ambil iktibar bahawa tentera Allah ataupun tentera umat Islam ini yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah rasa takut dengan manusia ataupun dengan musuh, tetapi hanya mereka mereka hanya takut kepada dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesakitan yang mereka alami ini mereka percaya. Kesakitan, luka yang dialami ketika peperangan, mereka yakin bahawa nanti Allah akan ganti dengan kesembuhan dan kenikmatan di syurga yang kekal abadi. Maka Sayyidina Qatadah pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bila nampak Sayyidina Qatadah genggam matanya dan dia berjumpa dengan Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Qatadah, "Apa ni hai Qatadah? Apa yang dekat tangan kamu tu yang kamu genggam ni Qatadah?" Maka Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi, menjawab persoalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ini seperti yang engkau lihat ya Rasulullah." Sayyidina Qatadah sampai dekat Nabi, dia tunjuk ni. Maka
Rasulullah pun tanya, kau tahu dah apa ni? Rasulullah tahu tu mata. Bukanlah maknanya Rasulullah tidak tahu. Rasulullah nak bertanya ni sebagai tanda isyarat permulaan perbualan antara Sayyidina Qatadah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Qatadah pun bertanya kepada Rasulullah, bercakap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang kau lihat itulah bendanya." Itu maknanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya bila Sayyidina Qatadah ini pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan matanya yang tersembul keluar itu, maknanya Rasulullah telah mengetahui apa keinginan, apa hajat Sayyidina Qatadah bila berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah terus berkata kepada Sayyidina Qatadah, "Hai Qatadah, jika kamu mahu, kamu bersabar dan syurga sebagai kebalasanmu. Jika kamu mahu, aku akan kembalikan matamu dan aku akan doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kamu tidak kehilangan matamu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bagi dua pilihan kepada Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu. Apa pilihan pertama yang Rasulullah bagi? Ini perbualan yang mesra antara sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pilihan pertama yang Rasulullah bagi cadangan kepada Sayyidina Qatadah? Dia kata apa? Rasulullah kata apa? "Wahai Qatadah, kalau kamu mahu, kalau kamu mahu dan kamu bersabar di atas dugaan ini." Dugaan apa? Dugaan kamu telah kehilangan mata kamu sebelah. Itu Rasulullah katakan kepada Sayyidina Qatadah. Maka kalau kamu sabar dengan dugaan ini, kamu tak meraung, kamu tak mengkeji siapa-siapa pun, kamu tak ada sifat tidak ada sifat nak marah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu sabar sungguh dengan ketakwaan kamu, maka syurga adalah balasan kamu. Subhanallah. Rasulullah kata, Sayyidina Qatadah, kamu sabar, kamu akan dapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kamu pilih yang kedua. Apa dia? Jika kamu mahu aku berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan aku kembalikan mata kamu pada tempat mata kamu itu, dan aku doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah pulihkan mata kamu, maka aku akan doakan. Maka cerdiknya Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu untuk menjawab cadangan yang diberi oleh Rasulullah ni. Bagaimana kita tengok cerdiknya sahabat ini untuk mendapat keberkatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah Sayyidina Qatadah itu meminta kepada Rasulullah, ataupun bukanlah Sayyidina Qatadah itu yakin dengan Rasulullah bahawa Rasulullah penyembuh. Tidak. Mereka yakin bahawa dengan doa Nabi SAW menyebabkan Allah akan kabulkan doa Nabi, menyebabkan mata Qatadah ini akan sembuh. Itu saja. Bukan mereka yakin bahawa Nabi ini penyembuh. Mereka yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala penyembuh. Nabi ini sebagai wasilah, sebagai keberkatan yang ada pada Nabi SAW ini. Mereka menumpang keberkatan itu dan mereka percaya dengan doa Nabi ini Allah akan sembuhkan mataku. Itu kita kena betulkan akidah kita. Inilah pahaman ataupun pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bukan membida'ahkan siapa-siapa. Kita tidak pernah mengkeji ulama mana-mana pun. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka adab kita terhadap ilmu itu perlu dijaga. Maka di sini nak bagi tahu bahawa sahabat Nabi SAW pun bertawasul kepada Nabi. Bertawasul ni apa? Mengambil keberkatan. Bukan mohon supaya Nabi sembuhkan. Tidak. Dia mengambil keberkatan yang ada pada baginda Nabi SAW. Apa itu keberkatan yang ada pada Nabi? Keberkatan yang ada pada Nabi adalah ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, semua itu kepada kita.
Bukanlah kita pergi umrah, kita duduk dekat makam Nabi, ya Rasulullah, engkau adalah penyembuh, engkau ni. Bukan. Bukan kita katakan di situ bahawa Rasulullah ini penyembuh. Rasulullah sendiri pun pernah merasai kesakitan. Rasulullah sendiri pun pernah rasa demam. Rasulullah sendiri pun pernah rasa letih. Sebab Rasulullah ini manusia. Tetapi Allah muliakan Nabi SAW dengan keberkatan, dengan mukjizat, dengan wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Nabi SAW. Maka bagaimana jawapan Sayyidina Qatadah terhadap dua cadangan, dua pilihan yang Rasulullah beri kepada Sayyidina Qatadah ni? Bagaimana? Adakah Sayyidina Qatadah ini dia memilih cadangan Rasulullah yang pertama, yang mana Rasulullah suruh dia ni sabar, ataupun Sayyidina Qatadah ni pilih yang kedua supaya Nabi doakan kesembuhan matanya? Kita tengok jawapan Sayyidina Qatadah dalam hadis ini. Maka Sayyidina Qatadah berkata kepada Rasulullah setelah Rasulullah bagi dua cadangan, Qatadah, kamu nak bersikap sabar dan syurga balasan kamu, ataupun nak aku doakan kepada Allah supaya Allah sembuhkan mata kamu? Maka Sayyidina Qatadah pun membalas balik pertanyaan, cadangan yang dicadangkan oleh Rasulullah kepada beliau. Maka apa kata Qatadah? Berkatalah Qatadah radhiyallahu anhu, Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu, demi Allah ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, dia bersaksi di atas nama Allah Subhanahu taala, kerana mereka ini yakin yang memberi kesembuhan adalah Allah, dan keberkatan yang ada pada baginda juga adalah pemberian daripada Allah Taala, dan Allah menjadikan Rasulullah ini adalah insan yang paling mulia. Maka dengan doa Nabi itu mereka yakin bahawa Allah akan kabulkan doa Nabi supaya Allah sembuhkan matanya. Maka apa kata Sayyidina Qatadah? Demi Allah ya Rasulullah, syurga itu balasan yang melimpah dan anugerah yang agung. Tengok keyakinan ahli sunnah wal jamaah di kalangan sahabat menyatakan bahawa mereka yakin dengan nikmat yang Allah sediakan kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, dengan nikmat-nikmat yang tidak dapat digambarkan oleh akal fikiran kita. Nikmat syurga ini adalah nikmat yang tidak dapat digambarkan oleh akal fikiran. Kita bila dikatakan kita membaca Al-Quran dalam surah Al-Bayyinah, yang mana Allah janji kepada orang yang beramal soleh akan masuk ke dalam syurga Adnan, yang mana di bawah syurga itu mengalirlah dua sungai. Maka kita gambarkan bahawa sungai macam sungai yang kita pergi berkelah. Sebenarnya tidak. Surga yang Allah jadikan dalam sungai yang Allah jadikan dalam syurga itu, ya Allah, kita tak dapat bayang nikmatnya. Maka itu antara nikmat-nikmat syurga. Maka di sini keyakinan Sayyidina Qatadah kepada janji Rasulullah SAW, kalau kamu sabar maka kamu akan masuk syurga. Maka kata Sayyidina Qatadah, demi Allah ya Rasulullah, syurga itu balasan yang melimpah dan anugerah yang sangat agung. Tengok kepercayaan dan i'tiqad Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu kepada janji Rasulullah, dan dia menyatakan bahawa ya Allah ya Rasulullah, syurga ini aku pun tak dapat bayang. Memang itu adalah nikmat yang paling agung. Maka apa kata lagi Sayyidina Qatadah? Tetapi aku diuji dengan mencintai kaum wanita. Memang Sayyidina Qatadah pada ketika itu belum kahwin. Maka dia macam nak melawak dengan Rasulullah. Dia kata, tetapi ya Rasulullah, kalau aku sabar, aku pun ada keinginan untuk berkahwin dengan perempuan. Macam tu. Aku bimbang, kata Sayyidina Qatadah, aku bimbang mereka akan berkata kepada aku bahawa mataku buta sebelah, lalu mereka tidak mahu kepada aku. Tengok, subhanallah. Apa kesan, apa kesimpulan yang kita nak katakan di sini? Kejap lagi kita akan baca dalam hadis ni. Maknanya pengakuan Sayyidina Qatadah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku memang tak boleh nak kata apa tentang syurga. Syurga ini adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang tak dapat difikir akal fikiran, difikir oleh akal fikiran, kerana nikmat ini Allah yang jadikan. Dan juga aku masih hidup di dunia ini
Dan aku juga berkeinginan terhadap perempuan. Sekiranya mata aku sebelah tak ada, contoh ayat dalam bahasa kita lah. Kalaulah mata aku sebelah tak ada, sedangkan aku berkeinginan untuk berkahwin dengan perempuan, bagaimana aku nak dapatkan perempuan itu? Pastinya si perempuan itu akan katakan kepada aku, mata kau ni buta sebelah. Maka mereka berkemungkinan mereka tak ingin kepada aku. Itu kata Sayyidina Qatadah yang sangat lembut kepada Rasulullah SAW. Maka barulah Sayyidina Qatadah selepas dia bagi tahu macam tu, dia cakap kepada Rasulullah lagi, dia sambung lagi percakapannya kepada Rasulullah. Dia kata apa? Ya Rasulullah, kembalikanlah mata aku ya Rasulullah. Tu dia pilih supaya dia minta kepada Rasulullah supaya doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sembuhkan matanya matanya kembali seperti sedia kala. Itu. Dan doakan aku kepada Allah untuk meraih syurga. Maknanya Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu bukan saja dia suruh Rasulullah berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah sembuhkan mata beliau, tetapi Sayyidina Qatadah juga dia macam, kalau bahasa kita, dia macam menjerat cadangan Rasulullah SAW tu. Dia kata apa? Ya Rasulullah, tolonglah aku nak kahwin ni, kembalikan mata aku supaya aku dapat nampak seperti sedia kala, supaya bila perempuan tengok aku, mereka nak dengan aku. Itu yang pertama. Maka dia kata kali, dan doakan aku dapat masuk syurga Allah yang kekal abadi. Maka Nabi SAW bila di atas permintaan sahabat Nabi SAW, maka Nabi pun bersabda, aku lakukan hai Qatadah. Subhanallah, sayangnya Nabi kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Bila permintaan Sayyidina Qatadah itu, dua-dua Sayyidina Qatadah nak supaya disembuhkan kembali matanya dan supaya didoakan kesembuhan matanya dan didoakan oleh Nabi untuk dia dapat masuk syurga. Maka Nabi pun bersabda kepada Sayyidina Qatadah, apa kata Nabi? Hai Qatadah, aku akan lakukan permintaan engkau. Dan kemudian Rasulullah SAW mengambil mata itu dengan tangannya dan mengembalikan ke tempatnya, lalu mata itu menjadi lebih baik di antara kedua-dua matanya. Maka Nabi berdoa kepada Allah bagi Qatadah agar meraih syurga. Subhanallah. Sebenarnya dalam kisah ini bukanlah Rasulullah nak supaya sahabat ini buat pilihan. Sebenarnya Rasulullah tahu gelagat-gelagat para sahabat baginda Nabi SAW. Maka cerdiknya kira macam sahabat-sahabat, kawan karib kita dengan kawan karib kita bagaimana. Sebenarnya perbualan ini, kisah ini adalah menunjukkan bahawa kasih sayang antara sahabat. Maknanya bila Rasulullah SAW diminta oleh Sayyidina Qatadah untuk mendoakan kepada Allah Ta'ala dan menyembuhkan kembali matanya, maka Rasulullah tak tolak. Dan Rasulullah tak kata pun dekat Sayyidina Qatadah, hai Qatadah, kau syirik, kenapa kau minta ke aku? Mintalah dekat Allah. Kenapa kau suruh aku pula minta ke Allah supaya engkau dimasukkan ke dalam syurga? Rasulullah tak pernah. Dalam permintaan kebanyakan permintaan sahabat kepada Rasulullah, Rasulullah tak pernah pun kata, semua sahabat yang pernah minta kepada Rasulullah bantuan, tak pernah lagi Rasulullah mengatakan dia ini syirik.
Ini menunjukkan timbal balik permintaan Rasulullah, permintaan sahabat-sahabat kepada Nabi, dan Nabi mendoakan mereka ini agar mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Seperti mana Sayyidina Qatadah, dia dapat dua-dua sekali kebaikan di dunia. Apa dia? Allah sembuhkan kembali mata Sayyidina Qatadah, dan dikatakan dalam riwayat ini bahawa apabila Rasulullah meletakkan mata Sayyidina Qatadah pada tempat yang asal, dan Rasulullah mendoakan kepada Allah Ta'ala, Rasulullah mendoakan kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kesembuhan mata Sayyidina Qatadah, maka dikatakan dalam riwayat ini bahawa mata yang telah diletakkan oleh Rasulullah SAW dengan tangan Rasulullah kepada tempat asal di kepala Sayyidina Qatadah ini lebih baik, lebih jelas daripada pandangan sebelum ini. Kalau sebelum ini pandangan mata Sayyidina Qatadah ini ada kabur-kabur sedikit, maka setelah diletakkan dengan tangan yang mulia, tangan Rasulullah SAW ini, maka lebih baik daripada sebelumnya pandangan itu. Maknanya lebih jelas, lebih ini adalah satu mukjizat Rasulullah. Baginda mengambil mata Sayyidina Qatadah itu dengan tangan baginda yang mulia dan meletakkan kembali ke tempat yang asal. Maka ini adalah tawasul para sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyokong bahawa dibolehkan kita membaca selawat nariyah ini dengan berniat bahawa bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil sikit lagi keterangan hadis ini. Dalam riwayat di atas, Sayyidina Qatadah yang matanya keluar daripada tempatnya kerana terkena senjata musuh tidak berdoa secara langsung kepada Allah. Sayyidina Qatadah dia tak berdoa terus kepada Allah Ta'ala, tetapi beliau datang kepada Rasulullah, pergi kepada Rasulullah, dan Rasul pun tidak menegurnya. Rasulullah pun tak tegur Sayyidina Qatadah ni dengan kata macam mana, mengapa kamu melaporkan kepada aku dan tidak langsung berdoa kepada Allah? Tengok, Rasulullah tak pernah pun kata kepada sahabat yang minta tolong kepada Rasulullah SAW. Dan tidak pula Rasulullah berkata kepada Sayyidina Qatadah, kamu ni telah syirik kerana melaporkan penderitaanmu kepadaku, bukan kepada Allah. Ini membuktikan bahawa tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang dibolehkan. Tidak seperti mana yang dikatakan oleh sahabat orang-orang yang membida'ahkan amalan-amalan para ulama. Ini kita tak nak sokong. Bahkan Rasulullah tak kata dekat Sayyidina Qatadah, tetapi siap Rasulullah pasang balik mata Qatadah yang tersembuh keluar itu pada tempat asalnya. Dan dikatakan dalam riwayat ini, setelah Rasulullah meletakkan pada tempatnya, maka keadaan mata Sayyidina Qatadah ini lebih jelas daripada pandangan asal. Subhanallah. Maka bahkan Rasulullah mengembalikan matanya dengan izin Allah dan menjadikan matanya yang terbaik di antara kedua-dua matanya. Subhanallah. Subhanallahil azim. Ini adalah mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat menyembuhkan penyakit yang terjadi di kalangan sahabat. Tetapi bukanlah Rasulullah ini penyembuh. Rasulullah menggunakan keberkatan dan mukjizat yang Allah berikan kepada baginda, maka para sahabat memanfaatkan Rasulullah SAW itu, dan Allah memakbulkan setiap permintaan Rasulullah SAW dan menyebabkan manfaat itu dapat dikongsi bersama oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi itu saja perkongsian pada malam ini. InsyaAllah perkongsian akan datang saya akan kongsikan kepada sahabat-sahabat sekian berkenaan dengan satu zikir yang mana warid dalam hadis Nabi SAW, yang mana barang siapa yang membacanya zikir itu, Allah akan memurahkan rezekinya dan Allah akan menyelamatkannya daripada siksa. Kalau saya ingat, saya akan kongsikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya akhiri dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.